السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وآله الكرام وأصحابه المشهدين يوم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى جميع أرواح المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا آباءنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ولمشايخنا ولمعلمنا ولذوي حقوق علينا شهد لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وخصوصا إلى مصنف هذا الكتاب شيخ ناصر Syekh Husain Nasir bin Muhammad Taib. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi samil 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala Sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bil uqad wa tanfaru bihi al-qurab wa tuqaddu bihi al-hawaij wa tunalu bihi ar-raghaib wa husnul khawatim wa istasqa al-ghamam bi wajhihi al-karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lawhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم زدنا علما نافعا وارزقنا فهما واسعا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. وقال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. الحمد لله. Hadirin hadirat muslimin muslimat yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, insyaallah sekalian, kami bersyukur pada Allah pada malam ni Allah Subhanahu wa taala telah mengurniakan taufik dan hidayah kepada kita semua. Pertama sekali dapat mengamalkan agama Allah Subhanahu wa taala, dapat sembahyang berjemaah pada maghrib secara berjemaah dengan cara yang tunjuki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di antara maghrib dan isyak juga Allah Subhanahu Wa Taala telah pilih, Allah Taala telah buat keputusan untuk pilih kita semua pada malam ni untuk hidupkan majlis ilmu kita pada malam ini, yang dengannya insya-Allah mudah-mudahan menjadi asbab kebaikan kita besok di akhirat insya-Allah. Kita terus sambung pengajian kita kitab Usul Tauhid pada muka surat yang Jawi 36. Yang Jawi 36, yang Rumi tak pasti 88. 89. Tengoklah ayat dia.
Kalau ayat dia kasih baca kena 88, 88 lah. Kalau ayat dia kena 89, 89 lah. Jadi kalau Jawi itu baris daripada atas 1, 2, 3, 4 4 baris daripada atas bermula iman. Tiga situ. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala musannif rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihim fi daraini amin. Bermula iman. Iman iaitu bertambah ia dengan sebab bertambah taat. Jadi iman ini dia bertambah dengan sebab bertambah taat dia kepada Allah. Mana sangat taat dia kepada Allah, sejauh mana dia taat pada perintah Allah, sejauh itulah peningkatan iman yang ada dalam diri dia. Jadi dia kata iaitu bertambah ia dengan sebab bertambah taat dan kurang ia dengan sebab kurang taat. Dan ia juga boleh berkurangan, dan iman juga boleh berkurangan dengan perantaraan kurang taat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu Nabi SAW beritahu, Nabi SAW sabda, Nabi kata apa? Al-imanu yazid wa yanqus. Iman itu boleh bertambah dan boleh berkurangan. Bertambah itu dengan sebab banyak taat pada Allah, sentiasa memperbanyakkan amal, sentiasa memperelokkan amal agama dia. Dan kelemahan iman pula berlaku apabila bermulanya kurang ketaatan pada Allah. Ya, ini sambil lewa dia mengerjakan perintah Allah. Dia kerjakan juga perintah Allah. Dia kerjakan juga perintah Allah, tapi dengan tidak ada sifat takwa, dengan tidak ada sifat yang teliti, asal amal saja. Sehingga boleh menyebabkan amalan-amalan sunat dia berkurangan. Orang yang iman dia kuat, orang yang iman dia bertambah dengan taat ini, maka amalan-amalan sunat dia bertambah. Itu nama iman tambah. Kalau kita tengok amalan semakin lama semakin berkurangan, iaitu amalan sunat dia. Kalau amalan fardu tak macam gitu. Amalan fardu ni masuk di Islam, dia dah tetap dah diwajibkan sembahyang 5 waktu. 5 waktu ni dikira amalan basic je. Tak mau kira yang tu. Ini tetap basic je. Ini kira amalan yang sunat. Sama ada dia bertambah atau berkurangan. Dari segi solat rawatib dia macam mana? Solat yang mengiringi sembahyang fardu, dia dapat jaga ke tidak? Kalau sembahyang rawatib yang penting dia pun tak dapat jaga, tak perlu ditanya lagi tentang sembahyang yang lain. Amalan-amalan yang lain tak perlulah ditanya lagi. Kemungkinan ada, kemungkinan tak ada. Sebab tu penting. Kita kena jaga sunat-sunat yang diberitahu sebagai sunat-sunat muakkadah. Sunat-sunat yang sangat dituntut. Kalau sunat-sunat muakkadah pun kita tak dapat jaga, apatah lagi sunat-sunat yang tiada muakkad, lagi berat kita nak buat. Kita cermin diri kita sendiri, bukan cermin pada orang lain. Kita tengok bagaimana peningkatan amal dalam diri kita. Dapat tak kita istiqamah menjaga solat sunat rawatib? Sekiranya kita tertinggal, adakah kita qada amalan sunat tersebut? Sekiranya tak ada, kehilangan, maknanya selalu kita tak buat solat sunat rawatib, maka begitulah keadaan iman yang ada dalam diri kita. Kadang-kadang setengah hadis juga Nabi SAW mengatakan juga, ada setengah juga Nabi umpamakan seorang tu pagi-pagi dia beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala, petang-petang dia kufur pada Allah. Petang-petang dia beriman pada Allah, pagi-pagi dia kufur pada Allah. Ini Nabi SAW nak menggambarkan satu orang yang melakukan maksiat pada waktu-waktu tersebut. Apabila dia melakukan maksiat pada waktu-waktu tersebut, maka tercampurlah iman dia.
Sebab dia nak buat satu maksiat ni, maka pada ketika itu dia tak ada keyakinan pada Allah. Dia rasa Allah tak lihat dia. Itu yang dia buat maksiat. Kalau dia faham, kalau dia kenal Allah, dia tahu Allah sedang melihat dia, nescaya dia tidak akan berani untuk melakukan maksiat. Tetapi apabila dia telah buat satu perkara, lebih-lebih lagi tentang dosa besar, maka tercabut imannya seketika. Itu Nabi umpamakan umat akhir zaman punya iman ni. Pagi-pagi dia beriman, petang kufur, petang-petang beriman, pagi kufur. Nak diumpamakan iman tu boleh keluar masuk. Ni kita kena jaga. Kemudian apa lagi? Inilah jika ada iman itu bagi yang lain daripada iman segala anbiya dan malaikat. Adapun iman segala anbiya, maka iaitu sentiasa bertambah ia, kerana taat mereka itu sentiasa bertambah ia anbiya itu. Kan para nabi punya iman mereka sentiasa meningkat. Bukan naik turun. Iman para nabi, iman para nabi, dia sentiasa meningkat. Sebab kenapa? Sebab sangat taat dia kepada Allah. Kita lihat kepada diri Nabi SAW, iaitu Nabi kita, walaupun dalam keadaan dosanya yang dahulu dan dosanya yang terkemudian, dan satu orang yang maksum, tidak ada apa-apa dosa, tetapi bagaimana sifat baginda SAW ketika dia mengabdikan diri dia kepada Allah. Seolah-olah Nabi SAW beribadat seolah-olah Nabi ini melakukan sesuatu kesalahan yang sangat besar. Sehingga isteri Nabi berkata kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, kenapa kau beribadat sehingga macam gini? Sehingga bengkak-bengkak kaki, kan? Sedangkan dosa kau yang dahulu dan yang terkemudian semuanya dah diampunkan. Kenapa kau beribadat sebegini? Susah payah." Maka Nabi SAW mengatakan, "Tidakkah aku ini menjadi satu hamba yang bersyukur?" Kan Nabi nak berterima kasih kepada Allah. Ini yang datang kepada Nabi SAW. Sebab banyak taat dia kepada Allah, maka kelazatan dalam beribadah itu semakin kuat. Iman dah bertambah, kelazatan beribadat semakin tambah. Keseronokan berjumpa dengan Allah SWT semakin seronok. Kita pada hari ini sebab malas nak beribadat, salah satu daripadanya kurang taat kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita benar orang yang benar-benar taat, orang yang benar-benar yakin pada Allah Subhanahu Wa Taala, pasti kita tidak akan mensia-siakan masa yang Allah Taala beri pada kita. Sebab itulah pada hari ini kita sama-sama kena tingkatkan usaha ni. Kena tingkatkan supaya kita ni lebih hampir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Gunakan setiap masa keadaan kita, gunakan sentiasa kita ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sehinggalah hati kita bergetar apabila menyebut nama Allah. Dengar azan, mengubah muka, pucat muka, seperti mana berlaku di zaman sahabat radhiyallahu anhum majma'in. Apabila laungan azan berkumandang di langit, muka wajah mereka semua berubah menjadi ketakutan. Kita hari ni azan pakai speaker besar kalimat Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sompet lagi, mesti rumput lagi sikit lagi hujung. Sahabat-sahabat radhiyallahu anhu, ada seorang sahabat, dia nak membuat satu binaan, dia tengah buat satu binaan, tinggal lagi satu je batu blok.
nak siap dah bangunan tu. Dengar saja azan, batu blok tu diletak ke bawah. Sahabat tanya, kenapa kau letak batu? Kan dah siap tu, letak je lah. Apa yang diberitahu pada sahabat? Sahabat mengatakan apa? Sekiranya aku meletakkan batu ni untuk menyiapkan bangunan ni, maka aku telah membesarkan batu daripada membesarkan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak lagi kisah-kisah sahabat, bagaimana ketakwaan mereka kepada Allah, bagaimana ketakutan mereka kepada Allah, bagaimana ketelitian mereka dalam mengamalkan agama Allah. Ini yang kita nak contoh, nak ikut contoh ni. Ini yang jadikan teladan dalam hidup kita. Bukan kita berpada dengan ibadah yang kita ada sekarang, yang tidak ada peningkatan. Sebenarnya bertambah umur kita, bertambah peningkatan iman kita kepada Allah. Bukan semakin lama semakin berkurangan. Dan kita dah tahu dah, kita semua dah nak balik dah. Masing-masing nak balik kampung masing-masing. Tak tahu kampung yang mana. Bukan kampung Cuai ni. Kampung Cuai ni tempat persinggahan sahaja. Tempat kita yang sebenar tak tahu di mana. Kok syurga Firdaus ke? Amin, insya-Allah. Ataupun syurga-syurga yang lain. Dan na'udzubillah, minta dijauhkan, janganlah kampung kita ni daripada tempat-tempat yang mudarat, tempat-tempat yang menjadi tempat kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang kita sangat-sangat takut. Sahabat-sahabat radhiyallahu anhu sangat takut apabila cerita tentang akhirat. Dia takut dialah orang yang akhir sekali yang masuk dalam neraka. Dia takut. Dialah orang yang sebut, yang Nabi sebut kan, Nabi menceritakan tentang orang-orang munafik. Nabi ceritakan satu demi persatu. Mereka cemas. Nabi beritahu kepada Sayyidina Huzaifah radhiyallahu anhu, pemegang rahsia Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka sangat cemas. Mereka takut siapakah di kalangan orang-orang yang tak masuk dalam syurga. Semua dalam genggaman rahsia Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabat mengangkakan diri mereka lah yang paling teruk. Padahal kita tengok kehidupan mereka adalah kehidupan yang paling istimewa. Kehidupan yang sebenarnya kehidupan yang perlu kita contohi. Tapi mereka menganggap bahawa mereka lah orang yang paling banyak buat salah. Kita tak dapat lagi, tapi kita rasakan hari ni kita lah orang yang paling buat baik. Orang yang sentiasa berada dalam zon selesa, tak ada apa-apa. Berlaku apa-apa musibah pun selesa je. Ini kita. Atau kita kena ubah. Kita kena ubah supaya merasakan ketakutan, kedahsyatan apabila diberitakan tentang perihal akhirat, tentang kegentaran ataupun cerita yang begitu yang dahsyat-dahsyat di akhirat. Hendaklah kita takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini iman pada anbiya, sentiasa bertambah ni. Kerana taat mereka itu sentiasa bertambah ia. Dan ada pun iman siapa? Iman segala malaikat itu, maka iaitu tiada bertambah dan tiada berkurang. Iman malaikat stable. Dia iman mutmainnah. Dia tak berubah-ubah, situ je diam dia. Apa juga terjadi, itulah iman dia. Malaikat ni, malaikat ni dia berada di tempat yang stable. Kerana apa? Kerana iman segala malaikat, maka yang tiada bertambah dan tiada berkurangan ia, kerana adalah segala jenis taat mereka. Antara taat, segala jenis taat mereka itu, iaitu jadi tabiat. Dah jadi tabiat mereka. Itulah tabiat mereka. Tabiat mereka ni dah dia, tak ada berubah-ubah. Apa yang Allah suruh buat, dia buat. Kalau Allah kata kau berdirilah sampai kiamat dia berdiri, tak berubah-ubah. Sebab itulah Nabi SAW ketika diisrakan, ketika dimi'rajkan, diangkat ke langit, Nabi SAW sampai pada satu langit, Nabi melihat perbuatan banyaknya malaikat, ramainya malaikat yang ada yang sedang berdiri,
ada yang sedang rukuk, ada yang sedang sujud, sampai kiamat begitu je keadaan dia. Tak berubah-ubah. Tak adalah macam kita ni bau lama panjang sikit je dalam hati dah berkata panjang mana imam ni baca surah. Pendek-pendek sudahlah. Belakangnya kan orang tua. Kan? Kadang-kadang begitu itu. Malaikat dia tak ada rasa apa. Itu dah sebagai tabiat dia. Sebagai tabiat dia. Manusia tu dah ujian dia. Ujian dia memang manusia memang gitu. Itulah sifat manusia. Itulah sifat manusia. Sebab tu iman dia mengikut keadaan individu. Sebab tu kalau menjadi imam, dia tak boleh ikut dia punya style. Dia dah iman kuat, iman dah mantap kan. Wah, dia ikut sedap dia je sampai tidak menghirakan orang belakang. Ini berlaku di zaman Nabi SAW. Seorang yang uzur mengadu kepada Nabi. Sahabat ini membaca surah yang panjang. Maka Nabi pun beri pesan dekat dia. Kan pesan kat dia, kena tengok juga orang belakang. Jangan sampai memberatkan orang lain. Macam dia tu memang iman dia dah mantap lah. Kalau baca satu rakaat tu, 1 juzuk ke 2 juzuk ke biasa je. Kan? Tapi tak boleh pukul rata. Sebab kita kena tengok juga orang belakang. Sebab agama ni ijtimai. Jadi kehidupan kita ni adalah berjemaah. Jangan fikir kita seorang. Nak buat panjang-panjang, sembahyang sunat nanti kau bacalah 5 juzuk pun tak apa. Tapi untuk sembahyang fardu, kita kena tengok orang belakang juga. Kita tengok. Kalau nak buat segala perkara yang panjang-panjang, kita maklum dulu. Macam subuh Jumaat. Subuh ni kita akan baca surah panjang sikit. Kita akan baca surah As-Sajdah. Rakaat pertama suratul Insan. Rakaat yang kedua. Ataupun nak buat baca tasbih panjang sikit. Kan tasbih boleh baca panjang sehingga 11 kali. Itu pun kena maklumkan. Saya nak buat bacaan tasbih, imam kena maklum. Saya akan baca tasbih seboleh kali pada setiap rakaat. Setuju tak? Makmum kata setuju. Baru imam boleh buat. Kan kalau orang belakang kata, janganlah untuk sakitnya. Pinggang sakit, tak payah. Buat standard je. 3 sudah. 3 sudah. Nak panjang-panjang, sembahyang seorang ni kau panjang lah. Kerana adalah segala jenis taat mereka itu, iaitu jadi tabiat dan perangai bagi mereka itu, sekira-kira tiada bagi mereka itu merasai keberatan yang berkehendak kepada mengerjakan dia. Sebab malaikat ni tak rasa apa. Allah jadikan dia malaikat. Malaikat ni asal perkataan malak. Malak ni kekuatan. Malak ni kekuatan. Memang Allah Ta'ala jadikan malaikat ni semuanya kuat-kuat, sesuai dengan nama dia tu, malaikat. Kekuatan-kekuatan. Memang semua malaikat kuat-kuat. Malaikat Israel alaihissalam, sekira dicurahkan air lautan ke atas kepalanya, maka sedikit pun tidak tertumpah setitik pun. Besar. Jibril alaihissalam 7 petala langit kepala dia, kaki dia 7 petala bumi. Besar. Kalau dizahirkan wajah yang sebenar, pengsan. Nabi Musa, Hazrat Musa alaihissalam orang yang garang. Hazrat Musa ni orang yang garang. Dia pernah lempang orang Kipti. Sekali lempang mati orang Kipti tu. Sekali lempang Nabi Musa, lempang orang Kipti, mati orang Kipti tu. Garang Nabi Musa alaihissalam. Sehingga Israel datang kepada dia untuk cabut nyawa dia. Dia pun serkah balik. Kenapa orang datang? Sampai begitu sekali keadaan Nabi Musa alaihissalam. Sehingga dia akhir-akhir hayat dia nak melihat wajah Israel alaihissalam. Israel kata tak payahlah kau tengok. Tak payahlah kau tengok. Sekali dia nak tengok juga, dia suruh pusingkan dia. Pusingkan wajah dia, kemudian pusing balik tengok, terus pengsan. Ini Nabi Musa alaihi salam. Tak mampu. Orang yang kuat, orang yang gagah, pun pengsan.
Ini kan lagi orang yang lemah iman. Orang yang lemah iman ni cerita pasal hantu tak ada pun. Golak dia sikit di ujung dah takut dah. Tak payah nak cerita pasal malaikat Israel golak pun dia dah takut. Apatah lagi wajah Israel. Sebab itulah kita kena tanamkan keyakinan kita kepada Allah. Supaya kita takut hanya kepada Allah. Sehingga malaikat Israel datang pada kita takut dengan keadaan wajah yang berseri-seri. Sebab tu malaikat ni tidak bernafsu, dia tak macam manusia. Tabiat dia macam itu. Dan dia tidak ada sedikit pun keberatan. Dia sami'na wa ata'na. Apa saja Allah perintah pada dia dengar dan taat. Jadi dia bagi mereka, dan kerana adalah segala jenis taat mereka itu jadi tabiat dan perangai bagi mereka itu sekira-kira tiada bagi mereka itu merasai keberatan yang berkehendak kemudian mengerjakan akan dia itu dengan usaha dan ikhtiar yang taklifi, yang diberati, bersalahan dengan segala jenis taat yang berlaku atas manusia. Manusia ni lain sikit. Sifatnya tak sama macam malaikat. Dijadikan pun daripada benda yang lemah. Benda yang lemah, iaitu jadi sangat keberatan atas mereka itu, iaitu manusia ini, dengan sebab tersusun atas mereka itu beberapa syahwat daripada nafsu yang jadi daripada tabiat. Kalau cerita malaikat nak sibuk tengok sangat manusia ni macam mana, Allah jadi harut marut kan. Tengok macam mana keadaan mereka apabila mereka diberi nafsu dalam diri mereka, barulah mereka tahu betapa susahnya untuk menjalani kehidupan di dunia dengan ada syahwat, kehendak nak, dengan bermacam-macam kehendak dia nak. Bukannya senang. Sebab itulah apabila manusia ni dia beriman dan beramal soleh, dia buat dengan sungguh-sungguh, datang sifat takwa dia, darjat dia lebih tinggi daripada malaikat. Sebab tu Nabi darjat dia lebih tinggi daripada malaikat. Nabi SAW sendiri disebut sebagai sebaik-baik makhluk. Nabi sendiri pun dijadikan sebagai sebaik-baik makhluk. Sebab apa? Sebab seorang manusia dalam keadaan yang dirinya manusia dapat taat pada perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tersusun atas mereka itu berapa syahwat daripada nafsu yang jadi daripada tabiat. Nafsu dah jadi tabiat dia dah. Hari-hari dah bergulumang dengan syahwat, sehingga dah syahwat tu dah jadi tabiat dia. Dan perangai mereka itu haiwaniah. Perangai kita ni haiwaniah, yang berkehendaklah bagi orang yang hendak berpaling daripada syahwat tabiat kepada berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa taala itu, kepada beberapa usaha dan ikhtiar yang banyak. Jadi manusia ni nak jadi macam malaikat tu banyak usaha dia, banyak mujahadah dia, bukan senang. Dia perlu usaha dan ikhtiar yang banyak baru dapat jadi macam malaikat tu. Sebab tu iman ni perlu diusahakan. Dan kita pula orang yang lemah iman ni, janganlah kita berpuas hati dengan keadaan iman yang ada dalam diri kita. Sebab iman ni perlu diperbaharui. Nabi SAW sendiri berkata dengan sahabat, jaddidu imanakum, perbaharuilah iman kamu. Sahabat-sahabat tanya, wa kaifa nujaddidu imanana, bagaimana kami nak memperbaharui iman kami? Maka Nabi SAW mengatakan, aksiru min qawli la ilaha illallah, maka perbanyakkanlah oleh kamu perbanyakkan oleh kamu percakapan tentang la ilaha illallah. Dengan perbanyakkan percakapan tentang la ilaha illallah, jadi percakapan tentang tauhid lah, boleh meningkatnya iman. La ilaha kan nafi isbat, nabi isbat.
Itu perkataan tentang tauhid. Apabila kita banyak cerita tentang tauhid, maka ia meningkatkan iman. Sebab tu hari-hari, bukan iman ni sekali-sekali, bukan seminggu sekali. Hari-hari kita kena cakap tentang iman, terutama dalam keluarga kita. Kita peringatkan, duduk sekejap, duduk beriman. Ajak anak-beranak cakap tentang kebesaran Allah, hebatnya Allah SWT. Jadikan telinga saya boleh dengar. Simple dia cakap. Hebatnya Allah SWT, jadikan mata saya boleh lihat. Simple dia, tak ada apa-apa. Tapi dengan percakapan-percakapan yang sebegini, ia menyentuh hati kita sehingga meningkatnya iman kita, sehingga bertambahnya amal kita dan bertambah taat kita kepada Allah. Ini tujuan dia. Sebab tu ulama-ulama dulu dia memperbanyakkan zikrullah, supaya kita sentiasa ingat kepada Allah. Zikir Allah, tak ada guna lain. Allah sebenarnya masukkan kebesaran Allah dalam hati ni bukannya mudah. Itu yang zikir ribu-ribu tu, zikir ribu pun tak masuk lagi. Datang pula je, masih lagi. Padahal dah istiqamah dah. Allah. Tanya dia berzikir berapa? Satu hari 18,000. Tapi tiba-tiba ular lagi, yang keluar, Allah tak keluar. Maknanya kenapa? Bukan salah dia zikir tadi, maka kena baiki lagi zikir dia. Bukan tinggalkan zikir, baiki lagi. Sehinggalah datang sebenar-benar yakin, seperti mana sahabat-sahabat nampak singa, piat telinga je. Sehingga datang piat telinga, semua taat pada sahabat. Zaman-zaman tabi'in pun berlaku juga. Binatang-binatang buas semua taat kepada orang yang beriman. Ini natijah ada. Apabila kita banyak, apabila tauhid kita betul pada Allah, memang inilah yang akan berlaku. Tapi apabila kita memperkatakan selain daripada Allah, maka kebesaran selain daripada Allah akan masuk dalam hati kita. Ketakutan selain daripada Allah pun akan datang dalam hati kita. Sebab hari ini kita kena lazim, kena cerita tentang kehebatan kebesaran, cerita pasal tauhid dengan keluarga kita. Hari-hari cerita, benda simple dia. Cerita pasal nikmat yang Allah Ta'ala bagi kita. Kan Allah ada dalam suatu doa, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Dan segala nikmat aku berikan padaku, hendaklah kamu ceritakan. Mata kan nikmat Allah bagi, cerita. Allah perintah supaya kita cerita supaya meningkat iman kita. Kemudian bermula dalil atas bahawasanya iman itu bertambah dan kurang, yaitu firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Fat ayat 4. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Liyazdadu imana ma'imanihim. Artinya supaya menambah mereka itu akan iman mereka itu dengan usul agama dan furu'nya, serta iman mereka itu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Ini dalil dia. Iman tu boleh bertambah, iman juga boleh berkurangan. Kalau nak bertambah, dia kena baiki. Dia kena baiki usul agama dia dan furu'nya. Usul agama apa? Tauhid. Itu nama usul agama, usuluddin. Usuluddin iaitu tauhid. Itu kata awaluddin ma'rifatullah. Awal agama, ulama mengatakan, itu kata-kata ulama, awaluddin ma'rifatullah. Awal agama adalah mengenal Allah. Mengenal Allah itu tauhid. Itu nama usuluddin, usul agama. Bahasa Arab dia panggil usul agama itu usuluddin. Jadi dia kata sebab itu dalam ayat ini mengatakan, dia mengatakan apa? Dia mengatakan supaya menambah mereka itu kan iman mereka itu dengan usul agama, ya tauhid, dan furu'nya. Furu'nya apa? Cabang-cabang agama. Apa dia? Sembahyang, puasa, zakat, haji. Ini cabang, ini panggil furu'. Furu' ni cabang-cabang.
Akar umbi dia tu iman. Akar umbi pokok tu iman. Sembahyang amalan-amalan seperti cabang-cabang pohon-pohon yang lain. Dia tu dia punya perumpamaan. Itu yang kita kena perbaiki. Apabila kita tak baiki usul agama dan furuknya serta iman mereka itu dengan Allah dan Rasul, tak baiki iman betul pada Allah, iman betul pada Rasul dengan mengikut syarat-syarat yang tertentu, maka pada ketika itu berkuranglah iman dia. Tapi apabila dia baiki, iman boleh menjadi bertambah. Ini dalil dia. Jadi kalau kita nak tingkatkan keimanan kita pada Allah, maka kita kena perbaiki segala keyakinan kita kepada Allah dan Rasul. Itu penting. Kemudian dan firman-Nya lagi dalam surah Al-Baqarah ayat 177, ada potong dia, ayyukum zadathu hazihi imana. Artinya supaya menambah mereka itu akan iman mereka itu dengan usul agama dan furuknya serta iman mereka itu. Yang mana ni? Bermula siapakah? Bermula siapakah daripada kamu iaitu menambahkan dia oleh ini surah akan imannya. Ayat ini diturunkan kepada orang-orang yang berada di Madinah masa ketika satu peperangan. Semua cemas. Semua cemas dalam peperangan ni. Jadi ayat Quran itu menjadi ketenangan. Allah Ta'ala bagi sakinah kepada orang yang ditimpa pada ketika itu. Ayat itu bagi apa? Kalau tengok paling umbi sikit ayat tu. Ayat tu kalau tengok paling umbi sikit, wa idza ma unzilat suratun faminhum may yaqul ayyukum zadatu hazihi imana. Wa idza ma, dan apabila datang sesuatu daripada Al-Quran, surah daripada satu ayat daripada Al-Quran, faminhum, yang ini daripada golongan orang-orang munafik. Dan maka daripada golongan-golongan orang munafik, yaqulu, dan mereka berkata kepada orang yang beriman, ayyukum zadatu hazihi imana, adakah bertambah iman kamu dengan perkara ni? Dia peti orang beriman. Sedangkan Allah SWT sambung ayat dia di bawah tu, sambungan ayat dia tu. Dan di bawah tu sambungan daripada ayat atas tadi. Dan firman Allah SWT, فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ. Artinya maka ada pun segala mereka yang beriman sekalian mereka itu, maka menambah akan mereka itu oleh tawaran ini surah akan iman mereka, padahal sekalian mereka itu dapat kesukaan sekalian mereka itu. Maka Allah Ta'ala beri ketenangan pada orang-orang yang beriman. Orang kafir dia tak tahu. Orang munafik tadi dia tak tahu. Dia macam, kau ni kenapa? Kau gembira ke? Sedangkan dalam keadaan itu Allah Ta'ala beri kegembiraan kepada orang-orang yang beriman. Kalau mati pun mati syahid. Kalau mati pun kau masuk dalam syurga. Kau mati pun besok kau akan mendapatkan kesenangan selama-lamanya. Dan kau pun memang akan mati. Jadi orang yang beriman, dia mendapat ketenangan apabila mendengar ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Yakin tu semakin bertambah. Ini dia. Pada macam hari ni kita dengar ayat Allah biasa je. Tak ada apa-apa, sama je. Dengar tahu suara sedap dan suara tak sedap je. Orang tu baca suara sedap, sedap lah. Orang tu baca suara tak sedap, kita nampak tak sedap lah. Tapi kesan daripada ayat tersebut tak ada kesan kat kita. Ni belum lagi sampai tahap. Orang yang sampai tahap ni, dia dengar saja firman Allah Subhanahu Wa Taala, semakin meningkat iman dia. Wajilat qulubuhum wa tuliyas alai ayatu zadatu imana. Kan menggemetar hati mereka itu apabila dibacakan ayat-ayat Allah, bertambah iman mereka. Kan Allah cerita dalam Quran kan, orang yang beriman apabila dibacakan ayat-ayat Allah semakin bertambah. Semakin bertambah iman mereka. Orang yang pertama sekali bertambah iaitu pada anbiya, sebab dialah orang yang
pertama sekali mendapat wahyu daripada Allah. Malaikat dapat ayat tu biasa je. Dia dapat ayat ke, dia tak dapat ayat ke, dia biasa je. Tapi Nabi ni sebagai manusia, dia dapat satu ayat ataupun kalam Allah, dapat wahyu daripada Allah, dia merasakan satu benda yang sangat-sangat besar. Nabi bila Nabi dan menerima wahyu peluk-peluk dahi Nabi. Ada yang ketakutan, ada dan sebagainya. Sebab apa? Bertambah iman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bermula rukun iman iaitu 6 perkara seperti yang tersebut pada hadis yang meriwayatkan akan dia oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu bahwasanya Jibril berkata bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ni hadis Jibril datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa akhbirni 'anil iman." Qala an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadri khairihi wa syarrihi minallahi. Artinya, maka Jibril alaihissalam berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka khabar olehmu akan daku daripada iman. Dia kata pada Nabi, dia kata, ya Muhammad, kau tolong beri ceritakan sikit kepada aku tentang iman. Apa yang dikatakan iman itu? Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam jawab bagi soalan Jibril alaihissalam, bahawa engkau beriman dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dan dengan segala malaikatnya dan dengan segala kitabnya dan dengan segala rasulnya dan dengan hari yang akhir, dan hari engkau beriman dengan untung baiknya dan jahatnya daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini hadis kan, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berkumpul dengan sahabat, tiba-tiba ada seorang lelaki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dalam keadaan rambut dia sangatlah hitam, baju dia tersangatlah putih, dan tak nampak pula tanda-tanda safar, tanda-tanda dia sedang membuat perjalanan. Tengok muka pun tak tengok, bukan muka orang penat jalan, sedikit pun tak ada, bersih, muka dia bersih, rambut hitam, baju tersangatlah putih. Tiba-tiba dia, lutut dia menghampiri Nabi SAW, lutut bertemu dengan lutut, pegang pula lutut Nabi SAW. Sahabat-sahabat mana berani? Ini Rasulullah, takut nak buat gitu. Macam gitu, tiba-tiba pergi ke Agung, tiba-tiba pergi jumpa Agung ataupun yang di Pertuan. Kita jumpa yang di Pertuan, tak ada jumpa Pertuan, pergi depan, terus lagu lutut kita dengan yang di Pertuan. Apa kau mana tu? Kita orang lain datuk-datuk yang lain tengok, siapa dia ni? Dia yang datuk, yang balai ni pun tak berani nak duduk dekat dia pula berani. Macam gitulah keadaan sahabat. Ni sahabat yang besar-besar. Sayyidina Abu Bakar ada, Sayyidina Umar ada. Mereka pelik, kenapa dia boleh rapat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kemudian dia tanya soal pada Nabi, kemudian dia pula yang membenarkan. Benar. Benar apa yang dikatakan oleh Nabi SAW. Bertambahlah apa? Pelik. Selesai daripada perkara itu, maka Nabi SAW menceritakan pada sahabat bahawa tadi yang datang tadi adalah Jibril alaihi salam. Ini dia ada Jibril. Banyak dia punya matan hadis yang berbeza dengan lafaz yang berbeza-beza, banyak. Itu dia. Dia bertanya tentang iman. Maknanya iman itu iaitu kau beriman dengan Allah, dengan segala malaikat, dengan segala kitab dan segala rasulnya, dan segala hari yang akhir dan yang segala hari yang akhir, dan engkau beriman dengan untung baiknya dan jahatnya. Segala buat qada dan qadar ni, baik ke buruknya, kita yakin ini semuanya datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, laisa birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghribi walakinna
ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. Ini surah Al-Baqarah ayat 177. Artinya apa? Tengok dia punya terjemahan dia. Artinya tiada kebajikan iaitu bahawa memperhadap kamu akan segala muka kamu di dalam sembahyang pada pihak masyrik dan juga pihak maghrib, iaitu timur dan barat. Maksudnya begini, maka maknanya bukanlah dengan menghadap ke arah kiblat dengan keadaan kamu sembahyang ni saja satu amalan kebaikan. Itu makna dia. Bukanlah saja amalan agama itu hanya sembahyang sahaja. Itu dia. Itu yang dimaksudkan tu. Bukan dengan amalan sembahyang saja, tetapi bermula kebajikan, iaitu seorang yang percaya ia dengan Allah dan dengan hari yang akhir, dan percaya ia dengan segala malaikat dan dengan segala kitab Allah dan dengan segala anbiya-Nya alaihi wassalatu wassalam, dan mendatang ia akan hartanya, iaitu yang menginfakkan hartanya, serta kasihnya baginya akan sekalian kerabatnya, segala ahli keluarganya, dan segala anak yatim, dan segala hamba yang dikitabah, hamba yang dikitabah akan dia, dan yang kena tawan ni hamba yang beriman. Dia nak melepaskan hamba tu, maknanya nak memerdekakan hamba yang Islam daripada orang-orang kafir. Begitu juga dengan tawanan yang Islam. Itu maksud dia. Dan mendirikan ia akan sembahyang yang 5 waktu, dan memberi ia akan zakat, dan yang menyempurnakan mereka itu dengan janji mereka itu apabila berjanji mereka itu dengan Allah Subhanahu wa taala atau dengan manusia. Dan sekalian yang sabar sekalian mereka itu pada waktu ketiadaan dan kepapaan, dan pada waktu kesakitan dan kematian, dan waktu perang sabil, atau pada ketika mendatang akan yang disuruh, dan menjauh akan barang yang ditegah. Bermula sekalian mereka yang disifatkan dengan segala sifat yang tersebut tadi, yang disebutkan tadi. Sifat apa? Sifat maknanya sifat sabar mereka itu pada waktu ketiadaan, kepapaan, waktu kesakitan, kematian, waktu perang sabil, dengan yang disifatkan dengan segala sifat yang tersebut itu, iaitu yang benar mereka itu pada iman mereka itu dengan Allah SWT dan Rasulnya. Ini dia. Dan yang benar mereka itu pada dakwah mereka itu berbuat kebajikan. Dan inilah benarlah orang yang beriman yang mengatakan bahawa mereka itu beriman. Dia dapat tahan diri dia beriman pada Allah, dia beriman pada Rasul, kemudian dia mengasihi kerabatnya, kemudian dia mensedekahkan ataupun menginfakkan harta dia, dia bantu anak-anak yatim, dia berusaha untuk memerdekakan orang-orang Islam yang menjadi hamba di bawah tangan-tangan orang kafir ataupun daripada tawanan-tawanan musuh. Dia berusaha untuk membebaskan hamba sahaya
yang beriman. Kemudian ada pula sifat sabar berserta pula dengan sifat sabarnya. Sabar dalam apa? Sabar dalam ujian. Datang ujian kesakitan, ujian kematian. Ini dibagi umpama dan seumpama dengan dia. Dia dapat sabar di atas ujian-ujian tersebut. Mereka inilah yang sifat yang macam inilah. Mereka inilah yang benar-benar beriman kepada Allah SWT dan Rasulnya. Dan benarlah apa yang mereka dakwa tentang diri mereka. Mereka itu seorang yang beriman. Dan bermula sekalian mereka itu, yaitu yang takut mereka itu akan Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya. Mereka inilah orang yang sebenar-benar yang takut kepada Allah dan Rasul. Dan telah berkata Syekh Ibn Hajar Al-Qasqalani ataupun Ibn Hajar Al-Asqalani, bermula ini ayat iaitu menghimpunkan bagi segala kesempurnaan iman manusia dan amalan mereka itu lagi yang menunjuk ia dengan sorehnya, yaitu dengan jelasnya atau dengan kandungannya atas segala kesempurnaan mereka itu. Bermula kesempurnaan mereka itu wallahu a'lam. Cukuplah tu. Inilah ciri-ciri sifat-sifat orang yang beriman. Jadi daripada ayat-ayat yang ayat 107 suratul Baqarah ini, dia menceritakan tentang sifat-sifat seorang yang memiliki iman yang sempurna kepada Allah SWT yang patut kita contohi. Kalau tengok tu memang payah kan. Tak ada benda yang tak payah. Semuanya payah. Apa benda nak dapatkan daripada segi duniawi kita pun memang payah. Kita kena susah payah pun dapat kesenangan. Mula-mula rasa pahit tu, dengan kepahitan barulah ada kemanisan. Dengan mujahadah tu baru dapat kemanisan. Kalau tak ada kepahitan, kesusahan, macam mana nak dapat kemanisan? Begitulah. Kita kena usahakan. Wallahu a'lam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم اهدنا واهد بنا واهدنا جميعا واجعلنا سببا لمن اهتدى اللهم اهدنا صراطك المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منا ومنكم إنه منكم تقبل يا كريم سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.